Shalom saudara-saudari sekalian. Dalam keadaan pandemik sekarang ini, saya berdoa supaya Yehova Shalom bersama dengan kamu semua dan memberikan keamanan dan kesejahteraan kepada kamu. Hari ini saya ingin berkongsi topik tentang suatu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, iaitu mukjizat tentang Yesus menyembuhkan orang gerasa yang dirasuk roh jahat. Mukjizat itu dicatat dalam buku Markus bab 5 ayat 1 hingga 20 dan juga dalam buku Lukas bab 8 ayat 26 hingga 39. Saya tidak akan membaca kesemuanya di sini. Nanti kamu boleh baca sendiri selepas sermon ini. Tetapi saya akan menceritakan mukjizat itu secara ringkas. Dalam Markus bab 5 ayat 1 dan 2 berkata, kemudian Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di seberang Tasik Galilea, di daerah Gerasa. Sebaik sahaja Yesus turun daripada perahu, dia didatangi oleh seorang lelaki yang keluar dari gua kubur. Sebenarnya pada malam sebelum itu, Yesus baru meneduhkan angin dan ribut. Kemudian pada pagi itu, dia dan pengikut-pengikutnya menyeberang Tasik Galilea dan sampai ke suatu tempat yang dipanggil Gerasa. Gerasa adalah suatu tempat orang bukan Yahudi. Tadi kita baca, sebaik sahaja mereka turun dari perahu, ada seorang lelaki berlari menuju ke arah mereka. Lelaki itu nampaknya sangat dahsyat. Badannya penuh dengan luka dan berbau busuk. Dia macam seorang gila sahaja. Dia berkeliaran di kawasan perkuburan. Orang itu selalu melukakan tubuhnya sendiri dengan batu. Walaupun ada orang pernah cuba mengikat kaki dan tangannya dengan belenggu dan rantai besi, tetapi dia dapat memutuskan dan mematahkan semua ini dengan senang saja. Tenaganya adalah begitu kuat sehingga tidak ada orang dapat menahannya. Mengapa ada orang yang begitu bertenaga? Ada orang macam ini. Kamu tahukah? Oh, ini disebabkan orang itu telah dirasuk roh jahat. Dan roh jahat yang ada padanya bukan sahaja ada satu atau dua sahaja, tetapi adalah banyak sekali. Oleh sebab itu, roh jahat ini dipanggil legion, bererti banyak sekali. Roh jahat ini selalu menyeksa orang itu sehingga dia sangat menderita. Orang itu macam tiada apa-apa harapan. Bila kita tengok apa yang telah berlaku pada orang itu apabila Yesus sampai ke Gerasa. Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu. Kembali! Dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kau tukang sihir! Tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini!
Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Dari video tadi, adakah roh-roh jahat itu takut kepada Tuhan Yesus? Mereka sangat takut, bukan? Kerana mereka tahu bahawa Yesus adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Yesus sangat berkuasa dan berkewibawaan untuk menghukum mereka. Jadi apabila Yesus menyuruh mereka keluar daripada orang itu, roh-roh jahat itu langsung tidak dapat membantah perintah Tuhan. Jadi mereka pun memohon kepada Yesus supaya jangan menyeksa mereka dan meminta Yesus membenarkan mereka masuk ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Yesus bersetuju dan roh-roh jahat itu pun keluar dari orang itu lalu masuk ke dalam babi-babi itu. Tahukah kawanan babi itu ada berapa ekor babi? Adakah 100? Atau 500? Bukan. Ada sebanyak lebih kurang 2,000 ekor babi. Banyakkah? Wow, sangat banyak. Selepas roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu, kesemua 2,000 ekor babi itu pun terjun dari pinggir jurang ke dalam tasik. Lalu semuanya tenggelam dan mati. Penjaga-penjaga kawanan babi itu berasa terkejut menampak semua ini berlaku. Dia pun menyebarkan berita itu di bandar dan di kampung, lalu penduduk-penduduk di Gerasa pun keluar pergi ke Yesus sana dan hendak melihat apa yang sudah berlaku. Mereka nampak orang yang tadinya dirasuk roh jahat itu sudah baik-baik di hadapan Yesus. Dia sudah berpakaian dan fikirannya sudah waras, tidak lagi macam orang gila. Apabila penduduk-penduduk Gerasa nampak orang itu sudah sembuh, adakah mereka berasa gembira terhadap orang itu? Tidak. Sebaliknya mereka meminta Yesus cepat-cepat meninggalkan daerah itu. Jadi Yesus pun menaiki perahu. Orang yang tadinya dirasuk roh jahat itu memohon kepadanya, "Guru, benarkanlah saya mengikut Guru." Tetapi Yesus tidak membenarkan dia ikut. Sebaliknya, Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah kepada keluargamu dan beritahu mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan dan betapa baiknya dia kepadamu." Demikianlah orang itu pergi ke seluruh daerah 10 kota dan memberitakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Semua orang yang mendengarnya kehairanan. Daripada cerita ini kita dapat mempelajari 3 pelajaran yang penting. Yang pertama, Tuhan Yesus kita penuh dengan kekuasaan dan kewibawaan, sehingga roh-roh jahat pun sangat takut kepadanya dan tiada roh yang lain yang dapat bertanding dengan Tuhan Yesus. Yesus hanya seorang sahaja. Manakala roh-roh jahat begitu banyak sekali tetapi mereka masih tidak dapat melawan Yesus. Yesus mempunyai kewibawaan untuk menghukum dan menyeksa mereka. Dengan perkataan sahaja, hanya cakap saja. Apabila Yesus memerintah mereka keluar daripada orang itu, mereka tidak dapat membantah. Mereka mesti ikut perintah Yesus. Jadi apa yang kita perlu takut? Pandemikkah? Atau masalah keluarga kita? Atau masalah kewangan? Atau masalah yang lain? Jangan bimbang. Kita mempunyai seorang Tuhan yang penuh dengan kekuasaan. Jikalau kita menghadapi apa-apa masalah, jangan kita bimbang. Yesus berkata dia sudah memenangi penguasa dunia ini, iaitu syaitan. Jadi sekiranya kita ada apa-apa masalah, jangan kita mencari kuasa yang lain atau mencari bomo atau menggunakan cara-cara lain untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi biarlah kita percayakan kepada Tuhan Yesus, bergantunglah kepada Tuhan Yesus.
Yesus kita jauh lebih berkuasa dan berupaya daripada roh-roh yang lain. Dan yang paling penting ialah hanya Yesus kita yang betul-betul menyayangi kita. Roh yang lain hanya bertujuan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kita. Tetapi Yesus berkata dia datang supaya manusia mendapat hidup, iaitu hidup yang kelimpahan. Jadi sekiranya kita menghadapi sebarang masalah, menyeru kepada Tuhan Yesus sebarang Dia seorang Tuhan yang penuh dengan kekuasaan dan kewibawaan. Tiada sebarang masalah yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Kemudian, kedua, Tuhan mengambil berat terhadap kita setiap orang. Tak kira latar belakang kita, sama ada kita kaya atau miskin, pandai atau kurang pandai, cantik atau tidak, orang aslikah atau orang Melayu atau orang Cina, ada banyak bakat atau tidak ada. Dalam mata Tuhan, kita adalah sangat bernilai. Tahukah Yesus dia sengaja menyeberangi Tasik Galilea untuk pergi ke Gerasa adalah bertujuan untuk menyembuhkan orang yang dirasuk roh jahat itu. Selepas dia menyembuh orang itu, dia pun telah dihalau keluar dari tempat itu, lalu pergi ke tempat yang lain. Dia singgah di Gerasa hanya untuk menolong orang itu. Dia berbelas kasihan terhadap orang itu. Dan Yesus mengambil inisiatif untuk menyelamatkan orang itu daripada kuasa gelap. Dia nampak orang itu jauh lebih bernilai daripada 2,000 ekor babi itu. Tahukah berapa harga seekor babi sekarang? Sekurang-kurangnya 2 atau 3,000 ringgit seekor. 2,000 ekor babi berharga berapa? Siapa dapat kira? Lebih kurang 5 atau 6 juta ringgit. Banyakkah? Sangat banyak bukan? Mungkin boleh membeli lebih kurang 10 buah rumah Promise Home satu. Bagi penduduk Gerasa, orang yang dirasuk Tuhan itu adalah seorang yang tidak berguna. Tak ada nilai langsung pun. Walaupun selepas dia disembuh oleh Tuhan, penduduk Gerasa pun langsung tidak berasa gembira untuk orang itu. Tetapi sebaliknya mereka berasa sakit hati terhadap 2,000 ekor babi yang mereka rugi itu. Mereka menganggap 2,000 ekor babi itu lebih penting, lebih bernilai daripada orang yang dirasuk roh jahat. Tetapi Tuhan Yesus kita tidak berfikir macam ini. Walaupun semua penduduk di Gerasa menganggap orang yang dirasuk roh jahat itu tidak siuman, seorang yang sangat kotor, seorang yang tak ada sebarang kegunaan, tidak berbaloi untuk mengorbankan 2,000 ekor babi. Tetapi Yesus sanggup mengambil masanya yang sibuk untuk menyeberangi Tasik hanya untuk mencari orang itu. Yesus sanggup mengorbankan 2,000 ekor babi hanya untuk melepaskan orang itu daripada cengkaman roh jahat. Dalam mata Yesus, orang itu tidak ternilai harganya. Jadi, jangan kita menganggap diri kita adalah seorang yang miskin atau seorang yang tak berguna, tak pandai, tak cantik. Kita orang asli sahaja, tak ada orang akan mengambil berat terhadap kita. Hari ini, saya ingin memberitahu kamu semua, Tuhan kita tidak menilai orang seperti cara manusia menilai orang. Dalam mata Tuhan, kita sangat bernilai sehingga dia sanggup mengorbankan anaknya Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa kita. Mengapa kita masih menganggap diri kita kurang penting, tidak bernilai? Kemudian ketiga, kita sudah tahu bahawa Yesus dia mementingkan kita. Dia begitu baik terhadap kita. Dia sanggup mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Jadi kita seharusnya mempunyai hati yang bersyukur. Kita haruslah membalas kebaikan Tuhan kita. Macam orang yang tadinya dirasuk roh jahat itu. Yesus menyuruhnya supaya pulang kepada keluarganya dan beritahu kepada mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan dan betapa baiknya Tuhan terhadapnya.
Orang itu mempunyai hati yang penuh dengan kesyukuran terhadap Yesus. Dia sudi mematuhi perintah Yesus dan memberitakan kepada ramai orang tentang apa yang telah Yesus lakukan untuknya. Dengan demikian, ramai orang mengenal Yesus melalui orang itu. Dalam buku Roma, bab 5 ayat 8. Tetapi Allah telah menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita, kerana Kristus mati bagi kita semasa kita masih berdoa. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Dia rela mengorbankan diri-Nya. Kita seharusnya mempunyai hati yang bersyukur untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita seharusnya belajar daripada orang yang tadinya dirasuk roh jahat itu, taat kepada perintah Tuhan Yesus, memberitakan kebaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada jiran kita, kawan kita, supaya ramai orang dapat mengenal Yesus melalui kita. Dalam Alkitab berkata, apabila orang itu memberitakan apa yang Yesus lakukan untuknya, semua orang kehairanan. Saya berasa mereka, semua orang berasa hairan bukan sahaja disebabkan mendengar apa yang orang itu beritakan sahaja, tetapi juga disebabkan menampak perubahan orang itu. Dulu dia seorang yang tidak siuman, tidak pakai baju, seorang yang kotor, seorang yang busuk. Tetapi sekarang dia sudah berubah. Dia boleh menceritakan apakah kebaikan Yesus. Dia seorang yang berfikiran waras, seorang yang bersih dan berkelakuan baik. Jadi, kita bukan saja memberitakan kebaikan Yesus melalui mulut kita, tetapi juga dapat membiarkan orang lain nampak perubahan kita, sama ada dari segi pertuturan kita, sikap atau kelakuan kita. Pernahkah orang lain berasa hairan mendengar kebaikan Yesus dari mulut kita? Pernahkah orang lain berasa hairan menampak perubahan kita akibat Yesus? Sebagai kesimpulan, saya berharap kita dapat berpegang kepada 3 pelajaran yang kita belajar dari mukjizat ini. Yang pertama, percayalah dan bergantunglah kepada Tuhan Yesus kita dalam apa jua keadaan, kerana Tuhan kita jauh lebih berkuasa daripada sebarang kuasa yang lain. Kedua, Tuhan yang begitu penuh dengan kekuasaan ini adalah seorang Tuhan yang penuh dengan belas kasihan dan mengambil berat terhadap kita setiap orang. Dia tidak menilai kita macam orang lain menilai kita. Dalam matanya, kita adalah sangat berharga. Dia tidak akan mengabaikan kita. Dan akhir sekali, kita haruslah bersyukur kepada Tuhan Yesus yang begitu sayangkan kita. Kita haruslah memberitakan kebaikan Yesus kepada orang-orang lain supaya mereka dapat mengenal Tuhan Yesus kita. Kita bukan saja memberitakan kebaikan Yesus melalui mulut kita, tetapi juga melalui testimoni dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, Kaulah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kewibawaan. Kaulah Tuhan atas segala Tuhan dan Raja atas segala Raja. Kaulah juga Tuhan yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan. Kau mementingkan kami setiap orang dan menganggap kami sungguh bernilai. Kami bersyukur kepada Tuhan. Bantulah kami supaya selalu percaya dan bergantung kepada Kau dan selalu memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.